والصلاة والسلام على ระ أشرف บบกำลังบันทึกการประชุมนี้อยู่ وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية من صالح ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم والهم الملائكة المقربين وافتح لنا ورحمتك وعلينا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ الموسى sekian. Dan keluar dengan kata lumpur itu ain najis, maka tiada dimaafkan daripadanya. Jadi semalam tu katanya dimaafkan daripada lumpur jalan raya. Maka itu dimaaf. Dan keluar dengan kata lumpur itu ain najis. Maka tiada dimaaf daripadanya. Najis ain, kena ain najis kat kaki, kat hujung kain. Pada masa kita berjalan pada jalan raya itu, kalau kena ain najis itu tak dimaaf. Kalau kena tanah yang basah tu, itu dimaaf. Dan keluar dengan kata yang diyakinkan dia kena najis lumpur yang tiada diyakin. Dan keluar dengan kata yang diyakinkan dia kena najis lumpur. Jadi lumpur yang pada jalan raya tu yakin kata kena najis. Jadi maknanya yang kata berkehendak, yang hukum kata dimaaf apabila kena lumpur kat kaki, kat hujung kain pada musim hujan. Pada musim hujan, maka itu masalah katanya yakin bahasanya tanah yang basah itu ada bercampur dengan najis. Jadi lumpur tu bercampur dengan najis dengan secara yakin. Keluar yang tiada diyakinkan kena najis, maka iaitu dihukumkan dengan suci. Keluar yang tiada diyakinkan kan dia kena najis, kan dia akan lumpur kena najis. Kalau tak yakin kata kena najis, barangkali ada, barangkali tak ada. Ada bercampur ke tak bercampur, maka dihukumkan suci dengan suci lumpur. Apabila tak yakin bahkan zon, dan jika zon najis sekalipun. Dan jika zon pun tak hukum kata najis lagi. Bahkan hukum kata suci lagi. Yang kita hukum kata lumpur tu mutanajis sebab yakin bercampur dengan najis. Maka apabila tak jadi yakin bahkan dengan secara zon berat pada sangkaan katanya kena najis sekalipun hukum kata suci. Apabila katanya lumpur itu suci tak berhajat kepada kata dimaaf. Yang katanya semalam tu kata dimaaf sekiranya kalau lumpur tu yakin kata bercampur dengan najis. Maka lumpur tu mutanajis. Apabila bercampur dengan najis, maka lumpur tu mutanajis. Apabila mutanajis, maka berhajat kepada dimaafkan. Jadi maknanya kain kalau kena lumpur itu kena najis lah, tetapi dimaafkan.
Adapun sekiranya kalau lumpur itu tak yakin kena najis, maka lumpur tu suci. Maka apabila suci, nak dimaaf ke tidak? Tak nak kepada maaf sebab dia suci. Begitulah. Jadi maknanya faedah katanya kalau tak yakin kata kena najis, maka hukumnya suci. Padahal bahasan kita semalamnya ialah dimaaf. Maknanya kalau diri dia tu suci, kena kaki, kena kain, tak berhajat kepada maaf. Macam kena tanah biasa ni lah. Kerana diyakinkan dia kena kerana diamalkan dengan asalnya. Sebab ilak pada dihukumkan dengan suci. Kalau tak yakin kena najis, maka hukum kata suci. Walaupun berat pada sengkaan sekalipun. Dihukumkan suci itu kerana kerana kita amalkan dengan asalnya, asal lumpur. Kita beramal dengan asal. Asal tanah itu suci. Kerana beramal, maknanya kita ambil hukum asal. Kita ambil hukum asal. Al-aslu al-adamu. Kaedah asalnya, al-aslu al-adamu. Asalnya tak kena najis. Asalnya tak kena najis. Asalnya tanah tu suci. Basah kering pun asal tanah suci. Basah kering pun. Gitu. Dan dan dimaafkan pula tahi burung di dalam masjid atau lain pada masjid, surau ke, kat rumah ke. Dan dimaafkan pula tahi burung. Burung ni tak nanti merpati lah. Burung tiak ke. Dan dimaafkan pula tahi burung di dalam masjid atau lain. Tapi dimaaf, tempat nak jadi maaf kena pijak tahi burung, kena tahi burung tu. Jikalau banyak, dimaaf tu dan jikalau banyak sekalipun. Kena banyak. Kalau kita tengok kat tapak kaki tu 5 biji tahi burung. Masalah. Banyak. Kerana, kenapa dimaaf? Ni ilak pada dimaaf. Kerana kepayahan, ni kesukaran, kepayahan melera nak jagakan dia akan masjid daripada tahi burung. Sebab kena jadi merpati kawasan tu, kawasan merpati tu banyak. Kawasan tu kawasan apa dia? Burung tiak yang masuk dalam rumah. Kawasan tu kawasan burung tiaknya banyak. Maka kita tak boleh buat apa kalau dia nak datang. Sebab jadi banyak tu macam gagak ke masalah. Kalau banyak dia, tapi biasanya gagak dia tak masuk dalam rumah. Yang nak masuk dalam rumah, dalam bangunan tu ialah burung tiak, burung merpati begitulah. Tetapi tak kira burung mana-mana dah. Jadi mana apabila jadi banyak di dalam kawasan tu, dia masuk keluar dalam masjid, dia buat sarang dia apa dalam masjid. Masjid tu jadi tempat tidur dia. Jadi kita nak jaga supaya tak kena najis tahi burung tu susah. Jadi penuh talatai masjid. Penuh kat jalan nak masuk masjid tu penuh. Jadi maknanya kalau tak nak bagi kena najis, tak masuk masjid. Jadi maknanya susah kita nak jaga supaya tak pijak tahi burung tu susah. Kita lari sebelah ni, kena sini, lari ke sana, kena sana. Sebab meratai. Masuk dalam kata umumul balwa. Umum bala. Jadi maknanya apabila penuh atas latai masjid kat jalan nak masuk dalam masjid tu, kita tertarik burung penuh, jalan dia. Jalan. Kalau ketika kita solat kebetulan pijak di atas tahi burung pun, apa dia? Dimaaf. Tapi syarat dia, dengan syarat jika ada ia kering lagi, tiada sengaja menyentuh dia.
Tapi syarat katanya dia maaf tu taib burung sana itu dah kering. Kaki kita pun kering. Kaki kita pun kering. Taib burung tu pun kering. Maknanya sama-sama kering lah. Sama-sama kering. Nah, dengan syarat jika ada ia taib burung tu kering. Maknanya tapi kaki kita pun kena kering juga. Taib burung tu kering, kaki kita pun kering. Lagi pulanya tiada disahaja, tiada sahaja, mana tiada sengaja menyentuh dia taib burung. Jangan kita sengaja nak pijak dia, jangan sengaja kita nak sentuh dia. Jadi kita berjalan cara kita, kaki terpijak, tangan tersentuh, itu tak apalah dimaaf. Begitulah. Tetapi tiada dimaafkan yang demikian itu pada badan atau kain atas itlaq, pada kaul yang muktamad. Jadi maknanya taib burung tadi tu syarat dia tu kering, lagi pulanya jangan kita sengaja menyentuhkan dia. Jangan sengaja kita nak pijak dia lah. Kalau kita berjalan tu kita tengok mana ada dia, kita nak pijak di situ. Jangan gitulah. Kita berjalan dengan secara biasa, kalau terpijak tu itu dimaaf. Jangan sengaja kita nak pijak dia. Jadi maknanya selaknya jalan biasa, tak usah tengok ke lantai sangatlah. Begitu. Tetapi tiada dimaaf demikian itu pada badan atau kain atas itlaq. Kalau masuk dalam poket masalah, contohnya taib burung tu dia ada kat sebelah atas dinding, atas celah-celah dinding masalah, apabila buka kipas, terpupuk jatuh di atas badan kita, di atas riba kita. Itu tak dimaaf. Yang ada kat lantai itu dimaaf lah. Atas itlaq pada kaul yang muktamad. Mengikut itlaq kaul muktamadnya begitu. Jadi maknanya kat kaki itu dimaaf. Tetapi tiada dihukumkan, tetapi yang dihukumkan kalam syarah saghir. Syarah saghir ni bagi karangan bagi Imam Rafi'i. Dan majmu' ini karangan bagi Imam Nawawi. Tengok yang dihukum di dalam kitab Syarah Saghir bagi Imam Rafi'i dan Majmu' bagi Imam Nawawi, dimaafkan daripada taib burung, pada kain dan pada tubuhnya. Tadi kata muktamad tak dimaaf, tetapi mengikut dalam Majmu' dalam Syarah Saghir itu dimaaf pula. Entah. Intah mana selesai nakalan tu, selesai Ibn Hajar dan Ziyadi. Nakal daripada kataan Ibn Hajar dan Ziyadi. Maklum. Syahdan. Dimaafkan daripada darah jerawat. Darah jerawat biasanya kat muka, kat belakang. Darah jerawat tu dimaaf. Dan darah bisul. Darah bisul pun dimaaf. Dan darah barah. Penyakit barah. Dan darah butu anjing. Butu anjing tapi dia gigit kita lah. Dan darah luka. Luka sebab kena kaca, kena pisau. Dan nanuh. Dan danur. Dan darah yang dicampurkan dengan nanuh. Itu dimaaf. Dan darah butu kepala, butu kat kepala. Dan darah tumor. Dan darah nyamuk. Dan darah pijat. Dan darah tempat berbekam.
Sudah bekam tu, kalau kita ada wudu, sudah kita berbekam tu tak wajib kita basuh. Boleh solat tu dimaaf. Dan berpetik berbekam tu dia turis dengan ujung pisau. Untuk nak keluarkan darah tu dia guna pisau, dia turis. Tetapi kalau berpetik ni dia cocok dengan jarum. Dia tikam-tikam dengan hujung jarum. Yang sekarang tu yang sekarang tu yang guna macam mata dia macam pen tu. Itu berpetik. Dan tahi lalat musim, kalau kat sana musim musim panas, lalat banyak. Lalat banyak, memanglah lalat yang besar-besar tu dia ada tahi dia juga. Dan kumahnya kencing lalat. Air kencing lalat. Dan kumah kelawar. Air kencing kelawar. Sebab benda ni dalam rumah. Dan taiknya taik kelawar. Dan kumah kencing orang salisil baul ketika dia keluar masa dia solat. Dan darah istihadah yang keluar pada masa dia solat. Dan air luka. Tempat yang luka tu jadi basah jernih gitu. Dan air kulit meletup. Dan air kulit meletup. Meletup ni seperti kena api, kena air panas. Jadi meletup tu sebab kena api ke masalah, artinya kena air panas. Jadi meletup lah. Lepas tu dalam tu ada air. Itu pun najis kalau kita kira tu najis apa tu. Tapi dimaaf. Sebab sebab terkempit atau lainnya. Ya, betul. Jadi meletup apa dia? Sebab terkepit atau lainnya. Jadi dimaaf tu sebab terkepit. Terkepit tu bahasa Arab kata darurah, kecemasan. Atau lainnya, lain daripada terkepit. Yang berubah baunya. Tak, salah. Dan air kulit meletup. Sebab meletup sini. Sebab terkepit atau lainnya. Dia apabila kena api itu jadi naik ada air kat dalam, lepas tu dia pecah. Dia pecah dalam masa solat tu, pecah dengan sebab terhimpit ke masalah. Dengan sebab terhimpit bukan darurah. Dengan sebab terhimpit artinya lain-lain, tertekan, terhimpit. Contohnya kita kena kat tangan kita, kena api kat tangan, dia melecup lah. Lepas tu kita pegang-pegang tangan, jadi berat tangan sikit, pecah, keluar air. Itu dia maaf. Yang berubah baunya. Air kulit melecup tu, yang bau dia tu dah berubah. Bau dah jadi bau busuk. Jadi najis dah. Maka semua tadi tu katanya dimaaf daripada darah jerawat, darah bisul sampai ke sini.
Dia katanya maka sekaliannya itu dimaaf jikalau banyak lagi melilih mengalih. Kalau banyak, ni. Dimaaf ni, masalah dimaaf ni kalau banyak. Nah, dimaaf tu jikalau banyak, lagi melilih. Masalahnya kalau banyak serta melilih, mengalir turun tu, itu dimaaf. Masalah nak cerita katanya masalah sini tu dimaaf tu kalau banyak, kalau melilih. Jadi susah nak jaga. Dan jikalau kena kain sekalipun, kena kain. Seperti bisul tengah-tengah solat tu, dia pecah. Contohnya tempat-tempat itu, kita apabila kita gerak-gerak dalam solat tu, dia pecah. Pecah tu banyak keluar darah, keluar nanah. Mengalir, sampai mengalir sekalipun. Banyak sampai mengalir sekalipun, kena kain pun, sahlah sembahyang itu. Kerana umum kesukaran. Kerana kesukaran yang tersebut tu kesukaran yang meratai yang umum. Yang kena bala dengan dia. Masuk dalam kata balaan yang umum. Ya kita susah nak jaga. Dia bisul ni kalau nak jadi, dia jadilah. Jadi jenis perkara yang disebut tadi bukan kita usaha ke semua tu. Darah lalat, taik lalat. Kalau kita katanya baju kita sangkut kat satu tempat, kalau lalat tu banyak, ingat dilalat. Ingat dilalat. Kalau kita kalau kat dinding, kat lantai, dia kena kat lantai. Begitulah. Jadi maknanya dia kata kita susah nak jaga daripada itu. Seperti jawat kalau sampai masa dia pecah lah. Nyamuk kalau dia gigit kita, kalau contohnya dia isap darah, kemudian kenyang, dia keluarlah darah. Jangan kita pukul dia. Kalau pukul tu masuk dalam sengaja. Semata-mata dia isap darah, dia keluar darah. Maka itu dia maaf. Dia ni cakap pasal kalau banyak, kalau sedikit lebih aula lagi dengan dimaaf. Berkata banyak dimaaf, sikit tak dimaaf, bukan dia. Maknanya banyak, sampai melilih sekalipun dimaaf. Apakah kalau sikit? Tapi dia katanya dan syarat dimaafkan pada sekalian najis yang tersebut itu jika tiada hasil ia dengan perbuatannya. Tu. Bisul jangan picit. Kalau solat dia jadi bisul kat pohon masalan. Sambil-sambil dia baca Fatihah dia picit. Sambil-sambil itu dia picit. Jawab kat muka dia picit. Nanti keluar darah itu tak dimaaf dah. Nyamuk yang kenyang kat lengan dia pukul. Itu kena darah, itu tak dimaaf. Lepas tu tempat melecut, kena api sana itu, jangan kita pecik lah. Tiba-tibanya pecah dalam solat, maka itu dimaaf. Dia katanya, jika tiada hasil, hasil maknanya tak keluar darah, jika tiada hasil yang tersebut tadi darah darah jerawat, darah bisul nanuh apa semua, tiada hasil dengan perbuatan orang solat, orang sembahyang. Dan jikalau hasil dengan perbuatannya, kalau hasil dengan perbuatan, jadi kena darah, kena nanah, kena apa tadi itu dengan perbuatan dia. Seperti disahaja pecit, memicit bisul. Atau jerawat. Atau disahaja membunuh tumor. Atau nyamuk. Atau barang sebagainya. Jenis-jenis yang isap darah. Pada kainnya atau badan. Maka itu kalau sengaja tu tak dimaaf. Nyamuk kenyang tu dia geram tengok, dia pukul, kena darah. Kalau tak darah pun bangkai nyamuk tu pun najis dah.
Nyamuk yang mati jadi bangkai. Sebab tu kalau nyamuk kena nyamuk itu sengat nyamuk sengat pada masa solat tu jangan kita halau sajalah, jangan kita pukul. Kalau tak berdarah pun bangkai dia tu jadi najis. Maka kalau sengaja dipicit, dipukul, maka menyebabkan kena najis walaupun sedikit sekalipun, maka tiada dimaafkan daripadanya. Malaikan malaikan jika ada sedikit. Kalau sedikit dimaaf lagi. Kalau banyak dengan sengaja tak dimaaf. Gitu ya. Maka tiada dimaaf daripadanya malaikan jika sedikit. Sedikit walaupun sengaja dimaaf lagi. Banyak dengan sengaja tak dimaaf. Banyak dengan tak sengaja dimaaf. Jadi maknanya kalau sedikit maaf semata-mata. Yang saya cakap dia salah. Jadi maknanya begini. Kalau sedikit sengaja tak sengaja pun dimaaf. Kalau sedikit. Kalau banyak dengan sengaja tak dimaaf. Kalau banyak tak dengan sengaja, tidak dengan sengaja, maka itulah tempat dimaaf. Gitu. Dan jikalau dihamparkan kain yang kena najis atas salah suatu daripada segala yang tersebut, dan ia sembahyang atasnya, atau ditanggungnya akan kain itu dengan tiada darurah dan tiada hajat ia kepadanya, maka ia sembahyang sertanya, maka tiada dimaaf melainkan jika ada sedikit bahkan jika kerana gharat akan perhiasan maka dimaaf jikalau banyak sekalipun. Katanya dan jikalau dihampar kain, samalah sejadah ke masalan, tikar ke masalan, dan jikalau dihamparkan kain yang kena najis, kain tu kena najis. Kena najis dengan salah suatu daripada segala yang tersebut. Jadi kain tu atau tikar tu atau sejadah tu kena darah bisul masalah. Contohnya kita duduk, kita jadi bisul. Lepas tu kita duduk. Duduk tu tiba-tiba ni bisul pecah. Kena kain, kena sejadah. Artinya kita duduk atas tikar masalan. Lepas tu tiba-tibanya darah bisul pecah, kena tikar. Dia satu lagi saya nak tambah yang tadi tu dia maaf juga. Darah apabila darah apa dia? Yang mengalir selepas pada apa dia? Litah. Litah apabila dia kenyang, dia gugur. Dia jatuh. Lepas tu mengalir darah. Maka itu pun dia maaf juga. Sama dengan darah bisul. Tapi dia jatuh sendirilah. Jangan masalah katanya kita ambil dia gigi. Ambil dia isap darah. Dia isap sendiri, kita tak tahu pun. Dah sedar tengok dah darah. Tengok dia dah jatuh ke bawah, dia dah kenyang. Maka itu pun dia maaf juga. Tengok. Masalah kita di sini tu katanya kain kita kena darah bisul atau lain-lain lagi daripada tersebut. Artinya sejadah kita, tikar kita kena darah bisul atau lain-lain lagi daripada tersebut. Lepas tu kita guna sejadah itu, tikar itu hampar untuk solat di atasnya. Dan ia seorang sembahyang atasnya, atas kain yang kena najis tadi. Kena najis yang tersebut. Bukan najis lain lah. Kita cakap pasal najis darah bisul, darah jerawat hingga akhir tadi. Jadi kalau kena kat sejadah, kita hafalkan sejadah tu kita solat atas dia.
atau ditanggungnya akan kain itu. Contohnya kain selindang yang dia letak atas bahu, atau kain selimut ke masalah, sejuk-sejuk dia solat, dia nak solat subuh, dia selimut. Lepas tu kain tu ada kena najis. Najis apa dia? Najis darah jerawat atau darah bisul atau darah barah dan sebagainya. Darah luka, darah apa dia lagi? Darah litah. Dia tanggung, dia dia sakut kat bahu dia, letak kat bahu dia. Lepas tu dia sembahyang di atas tu dan dia menanggung dengan tiada darurah dan tiada hajat. Tak hajat pun. Jadi maknanya kalau sejadah yang kena darah tu, kalau kita tak hampa, kita solat atas lantai betul-betulnya, atas kapet di atas lantai pun suci, kapet suci, tak berhajat pada guna sejadah. Begitu. Lagi pulanya kain tu, kita katanya kain itu kena najis yang tersebut, lepas tu kita pun tidak sejuk sangat, tak berhajat kepada selimut, tapi kita guna dia buat selimut dalam solat. Jadi kalau katanya berhajat kepada selimut ke tidak, tak berhajat. Tengok dia katanya dengan tiada darurat dan tiada hajat kepadanya, kepada tanggung dan hampar, maka ia sembahyang sertanya, maka dia tu sembahyang, orang tu sembahyang sertanya serta kain tadi, maka tiada dimaaf. Maka tak dimaaf. Maka tiada dimaaf. Maknanya batal solat. Batal solat. Sebab kalau kita tanggung tu memang tanggung benda yang kena najis, yang tak dimaaf. Kalau hampar, maka kita bersentuh dengan benda yang kena najis. Jadi katanya kalau sejadah yang kena najis tu maknanya kita bersentuh dengan benda yang kena najis. Maka itu pun kalau banyak tak dimaaf. Apa dia? Kalau banyak tak dimaaf. Kalau banyak tak dimaaf. Bahkan mana? Malaikat jika sedikit. Kalau sedikit dia maaf. Kalau kena darah bisul sikit-sikit, itu dia maaf. Yang kata tak dimaaf, kalau kita tanggung, kita hampar, itu kalau banyak tak dimaaf. Kalau sedikit, masih dimaaf lagi. Bahkan jika kerana gharat akan perhiasan. Tujuan tu perhiasan. Jadi contohnya orang nak jadi imam kat masjid besar-besar tu, dia kena pakai selindang, nak jadi nampak perhiasan dia, maka dimaaf jikalau banyak sekalipun. Maknanya kain selindang dia tu dia tujuan dia pakai itu nak menghias. Kalau kiranya bukan tujuan tutup aurat. Bukan tujuan tutup aurat, tujuan dianya menghias. Maka kena darah bisul banyak, maka dimaaf. Jadi maknanya kalau yang tadi itu, kalau katanya tak dimaaf, kalau tak ada darurah, tak ada hajat, maka perhiasan dalam solat setengah daripada perkara yang disuruhkan. Perhias, comel-comel, menghias untuk nak solat tu setengah daripada perkara yang disuruhkan. Maka apabila kita guna untuk jadi perhiasan dalam solat, maka guna pada jalan yang disuruh. Maka itu dimaaf. Begitulah. Dan dimaafkan segala yang tersebut nisbah kepada orang sembahyang jua.
dan dimaaf segala yang tersebut itu nisbah kepada orang sembahyang jua. Mana untuk dia saja. Contohnya contohnya begini. Kita katanya orang tepi kita sembahyang dalam saf. Lepas tu saf tu dia jadi rapat. Saf tu dia jadi rapat. Orang ketika tahiyat akhir. Ketika tahiyat akhir tu, jadi orang sebelah kanan kita tu, dia duduk atas kaki kita. Sebab kita duduk tahiyat akhir tu, hujung kaki kiri, tapak kaki kiri kita keluar ke sebelah kanan. Keluar kepada, duduk di sebelah bawah betis, sebelah kanan kan. Dia ada keluar kaki kita, hujung kaki kita, hujung jari itulah. Hujung jari kita sebelah kiri ada keluar kepada sebelah kanan. Lepas tu duduknya saf tu jadi rapat. Orang sebelah kanan kita duduk atas tapak kaki kita. Lepas tu kat belakang dia ada darah bisu yang mengalir. Kat belakang dia ada darah bisul yang mengalir. Kita ni batal. Kita ni batal. Tapi dia batal ke tidak? Dia yang mempunyai darah dia tak batal sebab dia maaf untuk dia saja. Untuk orang lain, tidak memadah. Artinya dia letak tangan, kita duduk dekat dia, kita solat, dia letak tangan bertungkat di atas kita. Maka itu tak dimaaf. Rupanya begitu. Tu nak bagi rupaannya lebih kurang itulah. Segala yang tersebut itu dimaafkan segala tersebut itu nisbah kepada orang sembahyang jua. Tiada pada air yang sedikit. Kalau air yang sedikit tak dimaaf. Faham? Ni, kalau kita katanya kita solat bisul pecah, kena kain, kena pohon, masalah. Lepas tu berdarah kan. Sah ke tidak kita solat? Sah. Sebab darah bisul, nanah bisul tu dimaaf. Tetapi kalau kita selamkan kain itu, kain yang kena bisul. Kain yang kena darah bisul tadi, selam di dalam air yang tak sampai 2 qalah, maka air itu jadi mutanajis. Kenapa begitu? Itu maknanya tiada dimaaf pada air yang sedikit atau benda yang cair yang bukan air. Benda yang cair yang bukan air seperti gulai, minyak dan sebagainya. Tetapi dimaaf jika dia benda cair macam mana? Kita katanya ni tangan baju macam ni. Kita kata hujung tangan baju ni, kita kata sini tu ada bisul, darah sampai hujung baju di sini. Lepas tu apabila kita nak ambil gulai ni, sini selam dalam mangkuk gulai. Kita kata sini ada darah bisul. Boleh pakai tak solat? Boleh pakai lah sebab dia maaf. Kita sudah solat, kita makan. Lepas tu sini tu, apabila nak ambil gulai tu, dia selam. Maka selam dalam gulai. Maka mutanajis. Artinya dalam cawan teh ke masalah. Begitu. Maka itu tak dimaaf. Jadi maknanya kalau kena air tak sampai 2 qalah, maka jadi mutanajis. Kalau masuk dalam benda cair sampai 2 qalah ke tak sampai, maka tak jadi mutanajis. Kalau air banyak, tengok mengubah ke tidak. Kalau mengubah, jadi mutanajis juga. Tengok. Tetapi dimaaf jika bersentuh dengan tubuh atau kain yang basah sebab mandi. Atau mengambil air sembahyang. Atau titik air minum.
atau air apa? Cukur kepala dan basah tangan dan basuh tangan tak kala selesai daripada makan. Dan mana dia kata? Tetapi dimaafkan. Tetapi dimaafkan jika bersentuh dengan tubuh atau kain. Kain itu kain yang basah. Basah tu sebab mandi. Atau sebab mandi. Basah tu basah sebab mandi. Atau mengambil air sembahyang. Ambil wuduk. Sekali lagi. Tetapi dimaaf jika bersentuh dengan tubuh badan dengan tubuh dengan badan atau kain dengan tubuh atau kain kedua-dua tubuh atau kain yang basah begitu ya, tubuh yang basah, kain yang basah, kedua-dua. Yang basah tu kembali ke sifat naat bagi kedua-dua. Maknanya tubuh yang basah, badan kain yang basah. Begitu ya. Tetapi dimaaf jika bersentuh dengan tubuh atau kain, dengan badan atau kain yang basah. Kain basah, tubuh basah. Basah kenapa? Basah sebab apa? Sebab dia mandi. Atau mengambil air sembahyang, basah tu sebab dia ambil wuduk. Atau titik air minum. Jadi basah badan, basah pakaian tu sebab bertitik oleh air minum. Jadi kita minum cawan tu, kalau kita akak cawan jadi tinggi sikit, air mengalir kat tepi cawan. Kita minum gitu. Dia biasanya kita minum tu cawan tak ada akak tinggi sangat kan. Tak ada akak tinggi sangat. Tapi kalau air banyak, kita telajak terlalu akak tinggi, air mengalir kat celah ni. Bertitik turun, jadi basah. Basah kain kita artinya basah badan kita. Atau air cukur kepala. Dia nak cukur kepala, dia kena basahkan kepala. Cukur dengan pisau. Dia kena basahkan kepala. Jadi maknanya basahkan kepala tu untuk nak senang perbuatan cukur kepala. Lebih-lebih laginya kalau itu kena sabunkan kepala untuk nak senangkan cukuran. Itu air cukur kepala. Kalau orang tanya, daripada mana pula air cukur kepala ni? Cukur kepala keluar air ke? Dia membasahkan rambut dia, kan kepala dia ketika dia nak cukur kepala. Begitulah. Dia tanya, cukur kepala keluar air ke? Bukan begitu. Maknanya ketika dia nak bercukur, dia basahkan kepala dia, basahkan rambut dia. Begitu. Jadi maknanya, jadi basah badan, basah pakaian sebab mandi, sebab mengambil wuduk, sebab air minum bertitik. Sebab bertitik air ketika minum, sebab air yang kita basah kepala ketika nak bercukur, titik turun. Dan basuh tangan. Jadi basah tu sebab kita basuh tangan. Basuh tangan tu tak kala selesai daripada makan. Apabila kita sudah makan, kita basuh tangan kan? Lepas tu, macam mana rupa dia? Dia begini.
Gambarnya, kita kat pohon tu bisul, bisul ada bisul pecah kat pohon. Ada bisul dia pecah. Bisul ni kalau dia pecah tu lambat juga nak kering tu. Darah mengalir, keluar darah. Sehari jugalah dia nak kering tu. Sehari 2 hari jugalah dia nak kering. Biasanya kalau kena darah, kalau bisul tu, kalau pecah, kalau bisul tu besar sikit, kalau pecah dia tu, sehari tu masih mengalir lagi kan. Kalau tak tampal, kalau nak itunya, biarnya begitulah. Lepas tu apabila bisul tu pecah, kalau kita mandi, macam mana? Kena air mandi tu. Atau kita ambil wudu. Contohnya kalau kita jadi bisul kat lengan, kita nak ambil wudu, memanglah. Jadi basah, kena darah, kena air bercampur darah kat tangan. Begitulah. Artinya, katanya kita jadi bisul kat dada. Lepas tu jadi bisul kat dada, artinya sebagainya, lepas tu kita minum. Minum tu telajak angkat tinggi. Air keluar, kena. Kena betul dengan bisul tu kan. Jadi basah. Jadi ya dah berdarah. Bisul pecah kat dada ni dah berdarah. Berdarah kena darah sajalah. Tiba-tiba kita minum, air keluar. Telajak akak cawan tu jadi tinggi. Maka air keluar bertitik kena tepat darah. Jadi berkembang. Begitu kan. Artinya dia jadi bisul kat belakang. Dia nak cukur kepala. Dia basahkan kepala. Maka apabila basah kepala, air yang lekat kat kepala tu bertitik-bertitik sampai kat belakang kena darah tepat kena bisul dia. Itulah nak ceritanya. Artinya dia jadi bisul kat sini. Jadi bisul, jadi jawat ke katalah kat sini atau dia luka kat sini. Bukan bisul saja, luka pun sama kan. Artinya kena apa dia? Litah kat sini. Lepas tu sudah makan dia nak basuh tangan lah. Maka basah tepat bisul. Tepat luka tu darah jadi keluar, kena air. Maka itulah dimaaf. Jadi maknanya kalau kena itu sampai masa kita nak solat, pakai kain solat. Biar kena darah. Nanti lepas solat kita basuh balik lah. Tapi kalau kita kata nak buat macam mana, kalau kita sudah mandi, bisul, darah bisul memang dia basuh. Pakal begitu lah. Nanti kena darah, dia maaf. Begitu. Dan tiap-tiap suatu yang kesukaran yang memelihara meliharakan daripadanya. Dan tiada berat sekalian dan tiada diberat sekalian yang demikian mengeringkan tubuh kerana kesukaran. Jadi maknanya, dan dia katanya, dan tiap-tiap suatu yang kesukaran memeliharakan, yang tu tak nak. Kesukaran memeliharakan daripadanya. Jadi susah kita nak jaga. Supaya tak kena najis tu susah kita nak jaga. Dan jadi maknanya kalau kena bisul, kena apa, jadi maknanya kita nak mandi, nak basuh, nak apa kan. Jadi kena darah tu, itu dimaafkan. Sebab susah kita nak jaga, maka kira katanya dimaaf. Dan tiada diberatkan sekalian, yang tiada dipaksa. Tak wajib lah mudah katanya, tiada diberatkan, tiada dipaksa, tiada diberat sekalian demikian itu mengeringkan tubuh hingga mengeringkan tubuh. Jadi maknanya kalau kita mandi, kita kena tunggu badan kita kering dulu baru boleh pakai kain. Dan supaya tak kena darah, tak mesti gitu. Maknanya dia biasanya orang dulu tu dia kalau ambil wuduk dia tak lap. Dia tak lap. Kalau mandi pun pakai betul-betul gitu, dia tak lap.
Kain tuala mana ada zaman dulu, lagi orang Arab dulu. Lagi pulanya, kalau tak nak bagi kena kain, dia kena, sebab kalau sudah mandi, darah bercampur dengan air mandi. Air basah badan tu. Jadi nak bagi, kalau tak nak bagi kena kain tu, mana kena tunggu badan kering dulu. Pakai masa jugalah. Jadi maknanya tak berajak kepada, tak dipaksa kata tunggu sampai kering dulu baru boleh pakai kain. Tak mesti begitu. Sebab kerana kesukaran. Setiap kesukaran dipermudahkan. Setiap kesukaran dipermudahkan. Idza dhaqa ittasa'a. Apabila jadi kesepitan tu nak kepada diluaskan. Apabila kesukaran nak kepada mudah. Nak kepada dimudahkan. Apa? Tajlibut taysir. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Mana kesusahan nak kepada jadi mudahkan. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Keadaannya begitu. Idza dhaqa ittasa'. Apabila kesepitan, jadi kecemasan kesepitan nak kepada diluaskan, dimaafkan. Habis. Dan jikalau keluar darah memancar daripada mata luka. Kita sekat tu dulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana wa nurikal kalimatina amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'na wa ma hafazna wa ma sami'na faradna. وتحت الجنس رب العزة وسلام على المرسلين. Terima kasih Baba.